Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid. Apa khabar semua? Okey, semua sihat? Alhamdulillah, syukur semua sihat, ceria-ceria je semua hari ni kan. Cikgu harap semua murid dalam keadaan yang sihat. Hari sekolah kena datang kan? Sama-sama semangat untuk menuntut ilmu. Jadi untuk hari ini cikgu akan tengok kehadiran dahulu. Dalam kelas ni ada ketua kelas kan. Nanti ketua kira berapa ahli dalam kelas ni yang tak hadir berapa orang dan yang hadir berapa orang. Selanjutnya ketua kelas bagi tahu cikgu siapa yang tak hadir dan siapa yang hadir pada hari ini. Boleh? Okey, bagus. Ketua kelas, berapa orang yang hadir? 20 orang yang hadir. Jadi hari ini cukup 20 orang per 20 orang kan yang hadir. Bagus, Alhamdulillah. Jadi cukup 20 orang yang hadir dalam kelas pada hari ini kan. Jumlah keseluruhan 20 orang. Okey, sangat-sangat bagus kehadiran. Jadi semua hadirlah kan. Untuk pembelajaran hari ini, cikgu nak siapa boleh bagi tahu apa yang kita belajar pada minggu lepas? Ya, baik. Kita belajar tentang bentuk pantun kan? Minggu lepas. Okey, betul. Jadi hari ini cikgu akan tunjuk satu video. Mesti kamu suka tengok cerita kan? Cikgu akan tayangkan satu video berkenaan topik pembelajaran kita pada hari ini yang cikgu nak ajar. Tapi sebelum tu cikgu nak bagi arahan dulu untuk awak semua, boleh? Bagus. Pertama sekali awak semua catat apa yang ada dalam video yang awak tengok nanti. Lepas tu cikgu nak awak semua sediakan pen, buku ataupun kertas untuk awak semua buat catatan. Boleh? Cikgu nak awak catat apa sahaja yang awak nampak dalam video tu dan cikgu nak awak faham tentang video tu. Baiklah, cikgu nak awak semua tonton video yang cikgu bakal tayangkan ni dengan secara senyap. Cikgu tak nak siapa-siapa bersuara. Jika cikgu dapati ada di kalangan awak semua yang buat bising, cikgu terus akan tutup video. Okey, boleh? Bagus, semua faham dengan jelas arahan yang cikgu berikan tadi. Jom kita tengok video. Dia melihat ada majlis ilmu pimpinan Sa'id bin Musayyib. Dia pun menuju ke arah majlis ilmu itu. Orang ramai yang melihat kedatangan Hajjaj tersebut menjadi ketakutan dan khawatir jika dia mengapa-apakan Sa'id. Bila sampai dekat Sa'id, Hajjaj pun berkata, "Tuan mengajar di sini ke?" Sa'id pun menjawab, "Ya, saya mengajar di sini. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan kepada saya. Kerana setiap kali saya ingin solat, saya teringat ucapan yang Tuan pernah ucapkan pada saya dulu." Setelah itu Hajjaj pun berlalu pergi. Tidak ada apa yang terjadi kepada Sa'id bin Musayyib. Inilah sifat orang terdahulu. Walaupun mereka jahat sampai tahap membunuh orang, tetapi mereka sangat tahu menghormati para ulama. Hajjaj memang pernah membunuh orang, tetapi dia tahu menghormati ulama. Baiklah, awak semua dah tengok video tadi kan? Semua pun dah catat kan apa yang awak tengok dalam video tu, betul tak? Bagus sangat-sangat. Dengan catatan yang awak buat berdasarkan video yang cikgu paparkan tadi, cikgu nak tanya beberapa soalan. Boleh? Bagi soalan pertama, cikgu nak siapa-siapa yang sukarela nak jawab soal. Sila angkat tangan siapa nak jawab secara sukarela. Untuk soalan pertama ni, nyatakan pendapat awak tentang video yang cikgu paparkan tadi. Siapa nak jawab? Melissa nak jawab? Ya, boleh. Bagus. Bagus, Melissa. Siapa lagi secara sukarela nak jawab? Bagus, Syafiqah, tepat sekali. Video tadi berkaitan tentang masyarakat yang menghormati individu lain, masyarakat yang suka menghormati. Asyik perempuan je kan, jadi cikgu nak pilih lelaki pula secara sukarela. Tak ada yang nak jawab secara sukarela, jadi cikgu nak pilih
Cikgu nak pilih alif. Okay, alif. Alif pula. Jadi alif, cikgu nak awak kaitkan video yang Melissa bagi tahu tadi dengan topik yang awak akan belajar pada hari ini. Boleh tak Alif bagi tahu? Ya, apa? Betul, Alif. Ia berkenaan dengan masyarakat, tapi lebih tepat sekali topik pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan citra masyarakat. Hari ini kita akan belajar tentang citra masyarakat. Okay, citra masyarakat ni adalah gambaran masyarakat. Okey, gambaran masyarakat yang ada dalam novel naratif Ogon Shoto. Seterusnya, cikgu nak awak semua buka buku novel awak. Novel apa yang kita akan belajar pada hari ini, kelas? Betul, novel naratif Ogon Shoto ni. Awak semua buka muka surat 24. Betul kan? Sementara cikgu uruskan aktiviti pembelajaran kita hari ini, cikgu nak awak semua baca dulu buku novel tu. Nanti kita akan bincang bersama-sama tentang novel naratif Ogon Shoto ni. Boleh? Bagus. Sekejap dia, cikgu uruskan aktiviti dulu. Cikgu nak awak semua baca dulu buku novel tu. Boleh? Baiklah, awak semua dah baca dan fahami betul-betul tentang novel naratif Ogon Shoto. Jadi cikgu nak paparkan aktiviti berkaitan citra masyarakat. Aktiviti ni berkaitan dengan novel yang awak baca tadi. Boleh? Jadi cikgu akan paparkan aktiviti berkaitan citra masyarakat dalam novel naratif Ogon Shoto. Dalam aktiviti ni ada 5 soalan. Jadi cikgu akan pilih secara rawak, iaitu 5 orang sahaja dalam kelas ni untuk jawab soalan dalam kuis ni. Jadi cikgu harap awak semua bersedia. Dalam aktiviti kuis ni ada soalan dan ada juga jawapan. Nanti awak pilih sahaja mana satu jawapan yang awak rasa betul. Pastikan pilih jawapan yang sesuai dan tepat dengan soalan. Baik, jom kita mulakan aktiviti kuis ni. Jom kita mulakan aktiviti. Baiklah, untuk soalan pertama, apakah maksud citra masyarakat? Siti boleh jawab secara sukarela. Ya, Siti, tolong jawab. Apakah maksud citra masyarakat? Soalan 1 ni kita ada jawapan agama, watak, sungai, alam sekitar, rumah pesakit dan keadaan. Mana satu jawapan awak? Watak, sungai, alam sekitar, rumah pesakit, keadaan tu tak logik kan, dia berkenaan citra masyarakat. Jadi jawapan Siti pilih agama. Sangat tepat. Watak, sungai, alam sekitar, rumah pesakit, keadaan tu tak betul, sebab dia bukan berkaitan dengan gambaran masyarakat ataupun citra masyarakat kan. Soalan yang kedua. Soalan kedua, cikgu nak Alif yang jawab. Untuk soalan kedua, apakah citra masyarakat yang benar menunjukkan peribadi buruk kepada masyarakat? Ada masyarakat yang berani, masyarakat yang bertanggungjawab, masyarakat yang tidak berilmu tinggi, masyarakat yang gigih berusaha, masyarakat yang menghormati orang lain, masyarakat yang berhati mulia. Yang mana ada menunjukkan gambaran masyarakat ke arah peribadi yang buruk? Alif pilih masyarakat yang bertanggungjawab. Masyarakat yang bertanggungjawab tu adalah peribadi baik, ya Alif. Tak apa, kurang tepat jawapan yang awak bagi. Jawapan yang Alif bagi kurang tepat, tapi tak apa. Untuk jawapan soalan kedua ni, masyarakat yang menunjukkan peribadi buruk adalah masyarakat yang tidak berilmu tinggi. Untuk soalan yang ketiga, cikgu nak Suraya jawab. Masyarakat yang suka menghormati tetamu. Contoh, tiada lagi pembincangan antara penduduk tentang penyelesaian masalah. Lelaki tua diajak bermalam dan dijamu hidangan makan malam.
Mereka diperdaya oleh orang tua, mereka prihatin dengan perjuangan pembangunan, orang itu sangat mesra dengan penduduk, orang tua bijak melepaskan diri, yang mana menunjukkan masyarakat yang suka menghormati tetamu. Jawapan Suraya bagi lelaki tua diajak bermalam dan dijamu hidangan makan malam. Sangat tepat jawapan. Tepat sangat-sangat jawapan Suraya bagi. Yang lain memang salah dah, kan? Yang lain memang bukan ke arah masyarakat yang suka menghormati tetamu. Untuk tiada lagi perbincangan ni adalah masyarakat yang tidak melakukan perbincangan. Mereka diperdaya ni adalah masyarakat yang diperdaya. Untuk mereka prihatin ni masyarakat yang prihatin, kan? Orang tu sangat mesra tu masyarakat yang mesra. Lepas tu ada masyarakat yang bijak. Soalan keempat cikgu nak Huda jawab. Okey, Huda jawab. Okey, masyarakat nelayan yang terkenal dengan ... lepas tu botol. Last kali tu ayat yang terakhir tu botol. Okey, ada mulut, ada kaki, tangan, minum, makan ikan. Huda jawab apa? Huda jawab, jawapan Huda bagi minum. Kurang tepat jawapan Huda bagi minum, sebab masyarakat nelayan yang terkenal dengan dia bukan minum botol. Okey, ini menunjukkan masyarakat nelayan yang terkenal dengan kaki botol, yang suka kuat minum, kan? Kuat minum. Untuk mulut, tangan, makan ikan tu tak ada kaitan dengan botol, ya, walaupun dia masyarakat nelayan. Untuk soalan yang terakhir, soalan yang kelima. Untuk soalan kelima, Alia nak jawab. Boleh Alia tolong jawab? Okey. Yang kelima, masyarakat yang mudah diperdaya. Siapa? Ada kumpulan penentang, orang tua, nelayan, penduduk kampung, kanak-kanak, pihak berkuasa. Alia jawab kumpulan penentang. Kalau kita tengok dalam novel naratif Ogon Shaw tu, ada menunjukkan masyarakat yang mudah diperdaya ni adalah masyarakat kumpulan penentang, bukan masyarakat orang tua, bukan nelayan, bukan penduduk kampung, bukan kanak-kanak, bukan pihak berkuasa. Dapat lihat masyarakat yang mudah diperdaya ni kumpulan penentang. Dia diperdaya oleh individu lain walaupun dia adalah kumpulan penentang. Jadi betul Alia jawab soalan yang kelima. Yang mana salah ataupun yang mana betul tu tak apa, kan? Okey, tak apa. Bagus awak semua sebab berani mencuba untuk jawab soalan dalam kuis yang cikgu buat hari ni. Sampailah habis 5 soalan, awak semua jawab dengan baik. Jadi tamat untuk aktiviti pertama. Baiklah, seterusnya cikgu akan jelaskan secara lebih mendalam. Tadi cikgu dapati ada yang jawab soalan yang betul dan ada juga yang bagi jawapan yang kurang tepat, kan? Tapi tak apa, semua berani menjawab tu sangat penting. Berani tu penting. Dan cikgu akan bagi penerangan yang lebih jelas lagi kepada awak semua tentang novel naratif Ogon Shaw tu mengenai citra masyarakat ni. Baiklah, untuk citra masyarakat ni, apakah itu citra masyarakat? Okay, cikgu nak jelaskan kepada awak semua. Tadi cikgu dah bagi tahu maksud citra masyarakat ni adalah gambaran masyarakat yang meliputi nilai, sikap, keadaan, watak dan banyak lagi. Maksud masyarakat pula, masyarakat adalah komuniti ataupun satu kelompok individu. Maknanya bukan satu individu tapi ramai. Citra masyarakat ni adalah cara atau kehidupan watak yang ada dalam novel naratif Ogon Shaw tu yang kita belajar hari ini, merangkumi beberapa latar belakang, iaitu yang pertama adalah masyarakat mesra. Masyarakat yang mesra melayan tetamu. Contoh
kita boleh lihat dari segi mesra ni adalah kedatangan lelaki tua disambut dengan mesra. Yang kedua, hormat. Contoh masyarakat menghormati tetamu, kita boleh lihat dari segi lelaki tua diajak bermalam di rumah ketua protes dan dijamu dengan hidangan makan malam. Yang ketiga, kaki botol. Sebagai contoh, masyarakat nelayan yang terkenal dengan gelaran kaki botol, seperti kita boleh lihat dari segi masyarakat yang kaki botol ni adalah nelayan kuri hanya dapat mengenal jenis ikan ketika mabuk. Itu menandakan masyarakat ni adalah kaki botol, kaki mabuk. Seterusnya, tidak mengamalkan adat turun-temurun. Contoh masyarakat dalam novel ni tidak lagi mengamalkan adat turun-temurun, seperti kita boleh lihat dari segi tiada lagi perbincangan antara penduduk dalam menyelesaikan masalah sebagaimana dulu mereka berkumpul di bawah pokok palma untuk berbincang mencari penyelesaian. Tapi kini untuk sekarang tak, dulu sahaja masyarakat dalam novel ni amalkan adat turun-temurun, selepas tu dia tak amalkan dah. Akhir sekali, mudah diperdaya. Sebagai contoh, kita boleh lihat masyarakat yang mudah diperdaya boleh dilihat dari segi kumpulan penentang diperdayakan oleh orang tua yang sebenarnya adalah penyamak, iaitu presiden. Baiklah, untuk aktiviti yang kedua, tadi cikgu dah buat penjelasan. Untuk aktiviti kedua, cikgu nak awak semua 20 orang yang hadir dalam kelas hari ini duduk dalam kumpulan masing-masing. Seperti cikgu tetapkan senarai nama untuk setiap kumpulan. Cikgu paparkan dalam slide di hadapan. Baiklah, semua dah tengok nama dalam slide di hadapan yang cikgu paparkan. Cikgu nak awak semua bergerak mengikut nama yang telah ditetapkan bagi setiap kumpulan. Awak dah jumpa kumpulan? Okey. Yang mana dah jumpa ahli kumpulan masing-masing tu boleh duduk. Okey, boleh duduk dalam kumpulan masing-masing, ya. Ya, Firdaus. Okey, dah duduk. Okey, duduk. Yang mana dah jumpa ahli kumpulan mana? Okey, duduk. Jangan buat bising. Baik, untuk hari ini aktiviti kedua ni adalah aktiviti perbincangan secara kumpulan, bukan secara individu. Cikgu akan bagi kepada awak kertas mahjong dan pen penanda yang berwarna untuk setiap kumpulan. Aktiviti perbincangan ni adalah secara berkumpulan, okey, bukan individu. Faham? Jadi sebelum tu dengar dahulu arahan sebelum cikgu mulakan. Cikgu nak awak semua senyap dahulu, nak bising-bising. Cikgu tak nak siapa-siapa yang buat bising. Okey, cikgu nak awak senyap. Barulah aktiviti kita dapat berjalan dengan lancar. Cikgu nak suara cikgu sahaja, tak nak suara siapa-siapa yang dengar. Baik? Boleh? Semua dah senyap. Bagus. Untuk aktiviti ni, arahan pertama yang cikgu nak awak semua cari atau analisis dan bincangkan citra masyarakat yang terdapat dalam novel yang kita belajar ni, novel naratif Overshoto. Cikgu tak kisah berapa banyak awak jumpa isi mengenai citra masyarakat dalam novel ni. Berapa banyak yang awak jumpa isi berkaitan citra masyarakat, awak tulis sahaja dalam kertas mahjong yang cikgu berikan tadi. Semua ahli kena main peranan, okey? Bukan seorang sahaja yang main peranan. Okay. Untuk arahan kedua, dengar ya, untuk arahan kedua, bila awak semua dah dapat isi citra masyarakat, okey, masing-masing dah bincangkan bersama kawan-kawan,
Cikgu nak awak semua letakkan isi citra masyarakat yang awak dapat tu, letak dalam peta buih. Tahu tak peta buih tu? Cara untuk buat peta buih ni adalah tengah-tengah tu kita letak tajuk besar, citra masyarakat novel naratif Ogon Sholto. Lepas tu awak pecahkan, awak letak isi untuk tajuk citra masyarakat tu. Awak keluarkan apa isi citra masyarakat yang ada dalam novel ni. Kan banyak tadi kita belajar kan, masyarakat apa gambaran masyarakat tu apa kan. Tadi kan banyak masyarakat mesra, masyarakat menghormati, masyarakat diperdaya. Yang tu cikgu nak pecahkan daripada tajuk bulatan tu kan. Untuk aktiviti kumpulan ni bukan tak boleh bersuara, boleh bersuara, tapi jangan kuat sangat sebab cikgu tak nak awak mengganggu kawan-kawan yang lain. Boleh berbincang tapi suara jangan kuat sangat sampai bising dan ganggu kawan-kawan yang lain. Boleh? Okay, bagus. Awak semua bincang dahulu dalam kumpulan. Okey, lepas tu buat macam yang cikgu suruh tadi kan, arahan yang cikgu bagi tadi. Soalan yang sesiapa yang tak faham atau nak tanya apa-apa, boleh terus tanya cikgu. Tanya sahaja. Alia, awak faham tak macam mana nak buat? Macam ni. Awak cari citra masyarakat dalam novel kan, novel naratif Ogon Sholto ni. Hari ni kita belajar citra masyarakat. Tadi kita dah belajar citra masyarakat. Untuk citra masyarakat ni, untuk kita kena aktiviti kedua untuk kumpulan ni, kita kena buat peta buih. Peta buih ni untuk tengah-tengah tu kita buat bulatan, satu bulatan. Lepas tu masukkan tajuk citra masyarakat novel naratif Ogon Sholto. Lepas tu awak pecahkan tu awak kena buat 3 isi ataupun 4 isi atau 5 isi, tak kisah seberapa banyak yang awak jumpa isi penting berkenaan citra masyarakat, gambaran masyarakat ni kan. Contoh tadi kita belajar masyarakat yang mesra, masyarakat yang hormat, masyarakat yang tidak masyarakat yang diperdaya. Kan banyak kan. Awak pecahkan je. Lepas tu cikgu nak awak masukkan isi tu fakta, lepas tu bagi huraian, lepas tu bagi contoh. 3 benda tu kena ada. Buat macam ni, cari citra masyarakat. Apa citra masyarakat yang ada dalam novel ni? Contoh dari segi cara bertindak ke, dari segi sikap, dari segi nilai yang kita jumpa tadi. Apa dari segi hormat ni adalah sikap. Menghormati tu adalah sikap. Contoh awak dah jumpa kan, menghormati, masyarakat menghormati, menghormat tu sikap. Bila awak dah jumpa, awak keluarkan benda tu, isi tu awak keluarkan, dan kena pasti macam mana nak dapatkan masyarakat tu. Cari watak tu, siapa yang hormat. Bila kita tahu watak tu yang hormat, maknanya dia adalah masyarakat. Jangan letak nama, letak masyarakat, sebab isi. Bila di huraian tu baru kita masukkan nama siapa-siapa. Contoh, siapa watak tu kan. Contoh watak ni masyarakat. Contoh masyarakat kita jumpa isi citra masyarakat yang pertama, menghormati tetamu kan. Mestilah kita cari siapa watak tu yang menghormati tetamu. Contoh, lelaki tua diajak bermalam di rumah dan dijamu dengan hidangan makan malam. Yang tu lebih kepada huraian dan contoh kan. Jadi lelaki tua tu adalah masyarakat. Itu baru satu citra. Jadi awak kena cari 3 ataupun lebih daripada 3 isi. Masukkan isi tu fakta, masukkan huraian dan juga contoh. Cikgu boleh nampak awak semua dah faham tentang citra masyarakat yang
kita belajar dalam novel naratif Ogon Shoto ni kan. Baiklah, kita akan jalankan aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti seterusnya. Semua masih bersemangat? Okey, bagus, semua bersemangat. Siapa nak teruskan lagi aktiviti, sila angkat tangan. Okey, angkat tangan, bagus. Angkat tangan siapa nak jalankan aktiviti ni lagi. Okey, jatuh. Siapa nak angkat tangan dua-dua? Siapa nak lagi? Bagus. Semua masih bersemangat kan? Untuk aktiviti ni adalah jenis aktiviti kuis. Okey, cuma lain sikit daripada tadi. Baiklah, untuk aktiviti yang ketiga adalah jenis aktiviti silang kata. Ada 3 soalan sahaja. Cikgu akan paparkan di hadapan aktiviti yang ketiga ni. Cikgu nak awak semua tengok. Nanti siap sedia ya semua, sebab cikgu akan pilih setiap ahli kumpulan untuk jawab soalan dalam aktiviti yang ketiga ni. Boleh? Bagus. Jadi kita teruskan. Jom kita mulakan. Cikgu nak kumpulan 2 yang jawab. Untuk soalan 1, masyarakat tidak amalkan adat turun. Selepas turun tu apa? Awak isikan sahaja. Turun temurun. Betul, kumpulan 2. Terusnya kumpulan 4, cikgu nak awak jawab. Kumpulan 4 jawab masyarakat. Untuk soalan kedua, bagi jawapan untuk soalan kedua, masyarakat apa? Lepas tu layan tetamu. Yang kita belajar citra masyarakat tadi, mestilah masyarakat yang mesra, layan tetamu. Betul, kumpulan 4 jawab tepat sekali. Untuk soalan ketiga, cikgu nak kumpulan 1. Ini soalan yang terakhir. Masyarakat terkenal dengan ruangan kosong, lepas tu ada botol. Mestilah kaki botol. Terima kasih kumpulan 1, kumpulan 4 dan kumpulan 2 jawab soalan kuis terkesilang kata ni dengan tepat sekali. Jadi selesai untuk aktiviti yang ketiga ni. Semua ahli kumpulan jawab dengan betul. Bagus. Baiklah, setelah awak semua jawab soalan aktiviti tadi, cikgu dapat lihat awak semua jawab dengan baik dan tepat sekali. Cikgu akan terangkan bagaimana citra masyarakat ni dihubungkaitkan dengan masyarakat yang harmonis. Awak semua boleh tengok di hadapan ni slide yang cikgu paparkan berkaitan citra masyarakat ni bagaimana dapat dihubungkaitkan dengan masyarakat yang harmonis yang ada dalam novel naratif Ogon Shoto. Yang pertama sekali, macam mana masyarakat ni boleh wujudkan masyarakat yang harmonis adalah yang pertama, masyarakat yang prihatin. Macam mana masyarakat ni dapat wujudkan masyarakat yang harmonis? Contoh dengan kita dapat tahu satu watak ni, dan dalam novel ni ada individu yang prihatin. Jadi prihatin ni adalah boleh mewujudkan masyarakat yang harmonis. Jika ada masyarakat yang prihatin, sebagai contoh, prihatin ni lebih kepada timbang rasa, simpati kan. Jadi ni merujuk kepada masyarakat yang prihatin. Okay, masyarakat individu yang timbang rasa ataupun simpati inilah akan wujudkan masyarakat yang prihatin. Sebagai contoh, masyarakat yang prihatin yang dapat membina masyarakat yang harmonis adalah lelaki tua prihatin dengan perjuangan memprotes pembangunan tubuh. Contoh untuk masyarakat prihatin ni adalah lelaki tua prihatin dengan perjuangan memprotes pembangunan tubuh. Yang tu untuk yang pertama. Yang kedua,
masyarakat yang mesra. Untuk perkataan ni, untuk perkataan mesra adalah lebih kepada boleh membina masyarakat yang harmonis. Masyarakat mesra ni kenapa dapat membina masyarakat yang harmonis? Sebab mesra ni adalah lebih kepada positif, gambaran masyarakat yang positif, individu positif, di mana individu itu mesra layan tetamu. Mesra ni adalah lebih kepada melayan, dia ramah kan, baik, itu adalah mesra. Sebagai contoh untuk masyarakat yang mesra, mesra melayan tetamu dan banyak lagi. Tapi dalam novel ni adalah masyarakat yang mesra layan tetamu. Kita boleh lihat dapat wujud masyarakat, dapat membina atau mewujudkan masyarakat yang harmonis sebab kedatangan lelaki tua disambut dengan mesra. Itu merujuk kepada dapat membina masyarakat yang harmonis. Yang terakhir, yang ketiga, hormat. Hormat ni maknanya kita hormat kepada orang lain kan. Hormat ni adalah satu sikap yang positif, satu sikap yang baik. Masyarakat, bila seseorang atau individu hormat, sikap dia baik, menghormati orang lain. Sebagai contoh dalam novel ni, seorang individu ni menghormati tetamu, maknanya dia menghormati orang lain, individu lain. Sebagai contoh, masyarakat yang menghormati tetamu ni bagaimana dapat membina masyarakat yang harmonis adalah sebagai contoh, lelaki tua diajak bermalam di rumah ketua protes dan dijamu dengan hidangan makan malam dan minuman. Maknanya sikap hormat masyarakat ni, sikap hormat masyarakat yang hormat kepada tetamu ni dapat membina masyarakat yang harmonis disebabkan sikap dia yang baik, yang menghormati orang lain, menghormati individu lain. Jelas? Baiklah, cikgu akan beri masa 3 minit kepada awak semua, tapi cikgu nak secara sukarela, tak kisah berapa orang. Cikgu bagi 3 minit sahaja. Siapa-siapa boleh bagi refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah citra masyarakat dalam novel naratif Obor Syoto. Jadi cikgu nak siapa-siapa tolong bagi refleksi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Alia, Liz, tak nak cikgu nak Firdaus. Firdaus boleh teruskan. Okay, bagus. Lepas tu siapa lagi? Syafika. Bagus, Syafika dan Firdaus kan, kawan awak dah bagi tahu tadi apa yang kita belajar pada hari ini, dan rata-ratanya pun dah tahu kita belajar tentang apa kan. Kawan awak 2 orang tadi dah bagi tahu yang kita belajar pada hari ini adalah gambaran masyarakat ataupun citra masyarakat kan. Cikgu nak siapa secara sukarela boleh jawab bagaimana masyarakat tadi, gambar citra masyarakat tadi dapat wujudkan masyarakat harmonis. Siapa boleh jawab? Cikgu nak terangkan masyarakat harmonis ni bagaimana dia berkait rapat dengan citra masyarakat tadi. Huda nak jawab, bagus. Terima kasih yang menjawab. Okey, tepat sekali. Okeylah, esok tak ada kelas kan? Awak nak kerja sekolah tak? Awak semua nak kerja sekolah tak? Kerja sekolah tu wajib beri sebab awak masih belajar. Cikgu nak awak buka muka surat 30, muka surat 32, 34. Cikgu nak ni untuk kerja sekolah awak. Cikgu nak awak catat isi penting selepas awak baca tentang apa. Okey, setiap muka surat tu menceritakan tentang apa. Lepas tu awak catat isi apa yang awak faham daripada yang awak baca. Dan nanti kelas seterusnya kita akan berbincang dan cikgu akan tengoklah yang mana baca dan yang mana tak baca. Itu sahaja topik pembelajaran kita pada hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.